Saya nak ucapkan tahniah kepada SAPP atas usaha melancarkan program radio ini. InsyaAllah melalui program ini, berita yang benar dan benar belaka dapat disampaikan kepada rakyat jelata di Sabah. Sudah sekian lama masalah menyampaikan media alternatif atau berita alternatif kepada rakyat tidak tercapai oleh kerana media perdana, utusan TV Malaysia, RTM, TV3 menyampaikan maklumat yang tidak sebegitu tepat dan hanya merupakan satu alat propaganda Barisan Nasional. Maka pada pendapat saya, ini adalah satu langkah yang cukup bagus yang diambil oleh SAPP, harus digalakkan. Ini adalah satu program yang bagi kita cukup menarik. Sejak tahun 71, Kerajaan Barisan Nasional kononnya telah melaksanakan dasar ekonomi baru. Saya kata konon sebab matlamat DEB adalah untuk mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara yang kaya dan dengan yang miskin. Kalau kita perhatikan angka-angka yang ada, amat jelas kalau kita bandingkan jumlah rakyat yang dikategorikan miskin pada tahun 70 dengan jumlah yang ada pada tahun 2009, secara kebetulan jumlah tersebut telah meningkat. Itu atas beberapa sebab yang tertentu. Salah satu adalah masalah penyelewengan kekayaan negara yang sepatutnya digunakan untuk projek-projek melalui DEB telah dilarikan oleh UMNO dan BN dan kroni-kroni mereka. SIA, Social Inclusion Agenda, adalah satu program yang dicadangkan oleh MCLM, di mana kami mencadangkan pertama sekali ia dikendalikan oleh satu suruhanjaya dan bukan lagi oleh mana-mana parti politik atau mana-mana tokoh politik. Kedua, dalam melaksanakan program ini, apa yang perlu dilakukan adalah turun ke padang, turun kepada kawasan-kawasan parlimen, mengenal pasti masalah kaum-kaum yang terpinggir, yang miskin Papua, dan hanya dengan maklumat sedemikian, program-program dibentuk untuk membantu komuniti-komuniti tersebut dengan penglibatan komuniti-komuniti tersebut sendiri. Yang ketiga, usaha ini harus melibatkan ahli-ahli parlimen. Pada masa sekarang, ramai ahli parlimen mengalami masalah ini, iaitu walaupun mereka telah mengenal pasti masalah kemiskinan dalam kawasan mereka sendiri, tetapi mereka tidak ada sebarang kuasa untuk mendapat peruntukan bagi menjalankan sebarang apa-apa program untuk mengatasi masalah kemiskinan. Maka MCLM telah mencadangkan, telah membentukkan satu program yang dikenali sebagai Social Inclusion Agenda. Kami mencadangkan ini digunakan untuk menggantikan DEB, Dasar Ekonomi Baru. Saya rasa angka-angka yang diisytiharkan oleh kerajaan pusat kesemuanya dongeng semata-mata. Kononnya kadar kemiskinan di seluruh Malaysia sekarang hanya 3.8%. Sedangkan pada tahun 70 hampir 50%. Seperti saudara cadangkan, dengan mata kasar lah, kalau kita ambil masa keluar, jangan cakap hanya pergi ke kawasan pendalaman, di kawasan bandar pun dengan mata kasar kita dapat melihat rakyat dalam keadaan miskin. Ada tempat ada setengah tempat tu miskin daif ya. Kebetulannya apa yang kerajaan pusat buat sekarang, dia menggunakan
apa yang dikata garis panduan kemiskinan, kalau bahasa Inggeris PLI, Poverty Line Income, yang tidak masuk akal. Contoh di Sabah kerajaan menggunakan garis panduan satu keluarga beranggota 5 kalau mendapat pendapatan bulanan RM1,048 sebulan tidak dianggapkan miskin. Saya rasa mana-mana sesiapa yang terpaksa bertumpus lumus hari-hari untuk cari makan boleh mengesahkan dengan RM1,048 sebulan untuk lima orang ahli keluarga. Amat sukar untuk hidup. Jangan cakap saja di Kota Kinabalu lah, mana-mana pekan. Maka amat jelas tegasan kerajaan pusat bahawa masalah kemiskinan telah ditangani dengan baik dan sempurna, dusta. Keadaan yang ada di sekarang sebaliknya. Kebetulannya kalau kita perhatikan di Sabah, Sarawak dan Semenanjung, keseluruhan hampir 40% penduduk hidup dalam keadaan miskin. 40%. Okay, kita jangan keliru dengan Suruhanjaya Diraja dengan Suruhanjaya Tetap. Yang kita maksudkan berkenaan Suruhanjaya untuk SIA adalah Suruhanjaya Tetap. Iaitu satu rang undang-undang akan dibentangkan di Parlimen kemudian, dan sekiranya diluluskan maka tertubuh satu Suruhanjaya Tetap, bukan seperti Suruhanjaya Diraja di mana macam Cik sebut tadi dalam konteks video terkini ni kan. Jadi secara jujur saya tidak lihat sebarang manfaat dengan penubuhan apa-apa Suruhanjaya Diraja. Contoh Suruhanjaya Diraja untuk isu Teo Beng Hock yang mati dekat bangunan MACC. Saya tak nampak sebarang manfaat dengan penubuhan Suruhanjaya Diraja ini. Kalau kita ingat kembali, Suruhanjaya Diraja telah ditubuhkan untuk menyiasat kes di Kellingham. Suruhanjaya Diraja di sana telah membuat beberapa cadangan kepada kerajaan. Telah memberi beberapa nama termasuk Dr. Mahathir untuk didakwa. Sehingga hari ini tak ada sebarang tindakan diambil. Maka dalam keadaan sedemikian, soalan saya, haruskah kita ada apa-apa sebarang keyakinan dengan institusi-institusi ini selagi tiada perubahan di peringkat pucuk pimpinan kerajaan? Bagi saya tidak lagi ada sebarang harapan, sebarang keyakinan dengan institusi-institusi yang ada sekarang, baik mahkamah, baik polis, baik MACC, baik SPR. Maka dalam keadaan sedemikian, buat apa nak menubuhkan Suruhanjaya Diraja, sama ada untuk video ke apa-apa. Yeah. When SAPP made the decision to leave Barisan Nasional in 2008, many of us in civil society applauded that brave decision. Till today, we continue to urge the parties in Barisan Nasional that if they had any decency, they would do the correct thing and leave UMNO to stand alone in the end. We find it quite curious that the one party that has chosen to leave a corrupt regime is now accused of being the Trojan horse. I do not understand that logic. I do not understand how they work it out. But for many of us in civil society, we hope that the actions of SAPP will continue to serve as a beacon to the other parties in BN to follow suit. If all the other parties would follow the way of SAPP, maybe we do not have to wait for the 13 GE to get rid of this corrupt regime. So, back to your question, I think the allegations that have been thrown at SAPP have been unfair, have been unfounded,
have been unsubstantiated. I think those who are going to throw these allegations at SAPP have to validate and justify those contentions. On the face of it, all we can see, many of us in civil society, is SAPP trying to make a difference in the political arena. Well, you know, if Najib was serious about one Malaysia, then we will not have this concept of Ketuanan Melayu. We will have only one citizenship, which is the Rakyat of Malaysia. It doesn't matter whether you are Malay, Indian, Chinese. All peoples of this country work together to build this nation. All right. So really, if you want to, there are many litmus tests that we can subject the One Malaysia concept to. Look at how the government is dealing with the Alkitab issue. It's a fundamental right. It's a fundamental right of any citizen of this country to practice their faith. That's one. Now they are also saying the Alkitab can only be read by non-Muslims. Now that is a deprivation of my right to read the Alkitab so that I have a greater understanding of the Christian faith. Now, if we want these people, if the people of this nation to be united, then it behoves this government to encourage a greater understanding of our diverse cultures, our diverse faiths, our diverse languages. In fact, we should be embracing the diversity that we see in this country. We don't see that in the One Malaysia program. We see billboards, we see APCO being paid 76 million a year, but there is no attempt to unite the rakyat under one umbrella, equality for all, and the looking out for each other. We don't see that in One Malaysia. We have seen since the 8th March elections, several scandals. You take, for instance, the cowhead protest in Shah Alam against what the shifting of the Hindu temple from Section 19 to Section 23. Today we know that those people behind the protest were UMNO members. All right, the burning of the churches on the 8th of January last year, it was UMNO people behind it. So where is the political will, the sincerity to see One Malaysia through? No, I think this is all just sloganeering. This is no different from Mahathir's Wawasan 22. This is no different from Pak Las, was it what? Temberang. Something like that. I think there was Temberang there somewhere. All right. What's the difference? If you're talking about One Malaysia all equal, it's not a difficult thing to do. I don't see any sincerity in this program.